Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam asas pengajian usulul fiqh dalam di bawah bab turuq istinbatil ahkam, cara untuk mengistimbatkan, mencedok hukum hakam daripada syarak, daripada dalil syarak. Alhamdulillah, kita pada pada 2 hari yang lalu kita telah bincangkan dalalatul alfaz, iaitu dalalah, petunjuk lafaz yang tidak jelas dan yang jelas. Yang jelas kita bincangkan dulu ada 4, dipanggil nas, zahir, muhkam, mufassar, ada 4. Sekarang dalalatul alfaz, dalalah alfaz, lafaz yang tak jelas, dia ada 4 juga, dipanggil sebagai khafi. Yang kita bincangkan dahulu, iaitu laisa lil qatil miras, tidak boleh bagi si pembunuh mewarisi harta pusaka. Okey, bila tuan-tuan nampak perkataan al-qatil, maknanya jelas pembunuh, dalalah wadihah pembunuh. Cuma yang tersembunyi daripada kalimah tersebut min amrin kharijin anhu wa huwa tatbiquhu ala ma yadullu alaih. Bila kita nak tatbiqkan, kita nak adaptasikan pembunuh itu dalam hukum syarak, maka dia ada perinciannya, perlukan kepada perkara yang di luar, sebab tersembunyi. Yang kita bincangkan, bila pembunuh, ada pembunuh sengaja, ada tak sengaja, ada yang pembunuh menjadi sebab. Okey, insya-Allah pada hari ini kita lihat perkara yang kedua, iaitu muskil. Dalalatul alfaz yang menunjukkan lafaz tersebut tidak jelas, iaitu muskil. Muskil ini adalah yang tersembunyi maknanya tersembunyi, dan sebab tersembunyi adalah sirah tersebut, ataupun uslub ayat tadi adalah dalam tersembunyi, tak jelas. Jadi tidak dapat kita capai makna yang dikehendaki di sisi syarak, melainkan dengan ijtihad di kalangan ulama. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Wahbah Zuhaili, dalam kitab Usulul Fiqh Al-Islami. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat bila sebut tentang dalalatul alfaz, apa dia? Ataupun dilalat. Dalalatul alfaz yang ghairul wadihah, yang tak jelas, ghairul wadihah. Kita bincangkan pada 2 hari yang lalu, perkara yang pertama dipanggil sebagai al-khafi. Khafi ni makna tersembunyi. Apa dia? Contoh, laisa lil qatil. Okey, laisa lil qatil miras, tidak boleh kepada si pembunuh harta pusaka. Bila sebut tentang perkataan perkataan qatil, pembunuh, daripada qatala yaqtulu, jelas, lafaz ni jelas. Cuma yang tak jelasnya apa dia? Yang tak jelasnya makna yang tersembunyi dalam tu. Yang tak jelasnya apa? Iaitu makna yang tersembunyi di dalam tu, yang bila kita nak adaptasikan di dalam bila nak adaptasi ke dalam hukum syarak, maka dia tak jelas. Pembunuh ni jenis macam mana? Dia ada yang pembunuh jenis menjadi penyebab ayah dia terbunuh, dia yang membunuh dengan sengaja, dia yang bunuh tidak sengaja. Jadi ada pemerincian dia. Jadi kita panggil khafi. Di sini ulama berbeza pendapat. Walaupun perkataan ini jelas, tapi makna di dalam tak jelas. Yang kedua adalah muskil. Ni khafi al-muskil ismu tam, satu mustalahat dalam usulul fiqh. Muskil ni apa? Tuan-tuan lihat, muskil ini adalah lafaz yang mana makna tersembunyi.
Makna dia, kalau qatil maknanya jelas. Muskil ni makna dia sendiri tersembunyi. Kalimah word tu tersembunyi. Jadi tak dapat tahu. Kita tak dapat untuk mengetahui. Tak dapat tahu makna dia. Sebab apa? Kalimah tu, word tersebut makna tersembunyi, melainkan bil ijtihad. Nak tahu kena ijtihad di kalangan ulama. Ulama-ulama yang mu'tabar. Okey. Contoh. Tuan-tuan lihat contoh di mana? Contohnya dalam suratul Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Okey, jelas Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Okey, contoh dia. Salasata quru. Tuan-tuan lihat dalam ayat ini, perempuan yang ditalak, maka dia kena tunggu apa? Tunggu habis iddah dia 3 kali suci, salasatu quru. Yang menjadi persoalannya, quru ni makna dia apa? Makna dia muskil. Muskil makna dia. Sebab apa ya? Sebab kita tak tahu kalimah quru ni adalah kalimah yang maksudnya adalah suci ataupun haid. Nampak tak? Dari sudut bahasa sendiri, lughah, ulama-ulama telah berbeza pendapat. Apa dia tu? Ada ulama kata quru ni dengan makna tuhur, suci. Ada ulama kata tidak, quru ni dengan makna haid. Yang mana yang betul? Inilah dipanggil ijtihad. Ijtihad ni kemungkinan betul, kemungkinan salah. Inilah dipanggil ijtihad. Quru dengan makna 3 kali suci, ini dipegang oleh ulama Syafi'i. Haid ini dipegang oleh ulama Hanafi. Yang quru dengan makna haid, 3 kali haid baru habis iddah. Nampak? Ini contoh dia. Dari segi maknanya, dari segi makna kalimah quru tu, dia ada 2 makna. Sama ada makna tuhur ataupun makna suci. Okey. Jadi hukum muskil ni macam mana ya? Hukum muskil macam mana? Kerana untuk menghilangkan kesamaran, perkara yang tersembunyi dalam kalimah word tersebut, maka tak dapat tidak. Itu yang kita perlu. Macam mana nak hilangkan kesamaran quru? Kita perlukan ijtihad di kalangan ulama. Maka hilanglah kesamaran, kekeliruan. Apa makna quru? Okey. Sebab kita nak adaptasikan nas ni. Selepas mana kita mengetahui maksud daripada ayat ni, nak adaptasikan nas ni, selepas kita dah tahu, selepas mana mengetahui maksud daripada ayat ni, tak dapat tidak, kita tak boleh faham literal. Perlukan ijtihad di kalangan ulama. Ijtihad, perkara yang penting. Okey, ini muskil. Perkara yang ketiga dipanggil sebagai mujmal. Mujmal ni ada 2. Mujmal ni maknanya yang secara ijmal, secara kasar aja. Dia tak secara detail, tak secara terperinci. Mujmal ni lafaz yang mana tersembunyi makna dia, tak dapat tidak makna dia melainkan dengan ibarat itu sendiri, ataupun tak dapat tidak kena ada satu benda yang lain yang menerangkan. Mujmal ni terbahagi kepada 2. Dia makna tak jelas. Sama ada menjadi jelas dengan kalimah itu sendiri, ataupun menjadi jelas ia dengan dalil yang lain. Okey, kita lihat contoh. Bila kita tengok contoh, kita akan faham. Contoh dalam Quran sebut. Apa dia dalam Quran sebut? Iaitu wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Okey. Okey, tuan-tuan lihat contoh ni. Di sini tuan-tuan lihat perkataan apa yang kita nak highlight kan, kata mujmal as-salah. Perkataan az-zakah. Di sini az-zakah wa atuz zakah. Okey. Bila sebut tentang solat,
Dari sudut istilah syarak bermaksud bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam tahallul. Itu bermakna dengan solat. Itu makna syarak lah. Makna segi lughah bahasa solat makna doa. Okey. Bila kita mahmulkan, kita letakkan solat ini dengan istilah syarak, maknanya bermula dengan takbiratul ihram berakhir dengan salam. Okey. Dia adalah mujmal. Sebab apa mujmal? Tak dapat tahu melainkan kena ada penerangan daripada syarak. Okey. Macam mana kita nak semayang? Apa dalil kita semayang? Macam mana? Rukuk, sujud, duduk antara sujud, tahiyat. Quran tak cerita. Quran kata tunaikan solat. Nak solat macam mana? Tak tahu. Dia perlukan dalil yang lain. Dalil akhar. Dalil yang lain yang memerincikan, yang menjadi tafsil, mufassil, menjadi pemerincian kepada perkara mujmal ini. Okey, iaitu hadis ceritakan semayang macam ni, takbiratul ihram, qiyam, baca Fatihah, rukuk, sujud. Okey. Zakat bagaimana? Tak tahu berapa nisab dia. Bila nak tunaikannya? Kepada siapa? Semua diceritakan dalam hadis. Tak jelas. Haji pun begitu juga. Jadi kita boleh lihat contoh dalam semayang, dengan penerangan lafaz yang mujmal ni kita tak dapat faham dirikan solat, melainkan datang daripada dalam hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, kamu semayang seperti mana kamu lihat aku semayang. Kita nak lihat macam mana Nabi dah wafat, lihat daripada hadis-hadis Nabi, daripada riwayat-riwayat sahabat yang menceritakan tentang semayang Nabi, kerana mereka melihat Nabi. Okey. Bila sebut tentang haji, tak cerita macam mana nak bawah ifadah, nak sa'i, tahallul, niat ihram macam mana semua tu. Itu diterangkan dalam hadis, khuzu manasikakum, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat-ibadat haji, macam mana cara aku buat. Nabi kata khuzu anni manasikakum, riwayat daripada Imam Nasa'i dalam kitab Manasikul Haji, dan juga ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam kedua-dua riwayat Nasa'i dan juga riwayat Imam Ahmad menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khuzu manasikakum, ambillah, khuzu manasikakum, ikutlah apa yang ibadat haji aku lakukan. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha, aku tak tahu, kemungkinan ini haji terakhir aku dan tak ada haji lagi selepas tahun ni, hajatul wada'. Okey, sekali dah menunaikan haji. Okey, hukumul mujmal. Apa hukum mujmal ni? Hukum dia, kebanyakan hukum Quran dia sebenarnya adalah hukum yang mujmal. Kebanyakan hukum yang datang dalam Quran dia adalah hukum-hukum juz'iyat, far'iyat, hukum-hukum fara', tapi tak diperincikan. Siapa nak perincikan? Hadis akan menerangkan. Okey. Untuk menghilangkan kesamaran, untuk menyingkap apa maksud solat, apa maksud zakat, apa maksud haji, maka semua itu Quran diterangkan oleh hadis. Hadis akan menerangkan Quran. Okey, kalau tak kita tak faham ni macam mana cara dia. Sebab itu kebanyakan Quran, hukum hakam, masalah furu', far'iyat, masalah juz'iyat, Quran akan datang secara mujmal. Kalaulah Quran cerita bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, Quran cerita pula zakat yang macam mana, apa harta apa nak kena zakat, semua itu mungkin Quran tak jadi 30 juzuk, mungkin jadi 60 juzuk ataupun 90 juzuk Quran. Nampak? Jadi Quran hukumnya mujmal, datang kebanyakan secara mujmal. Ada juga datang secara terperinci tapi sikit. Contoh seperti hukum faraid, pembagian harta pusaka, isteri dapat apa 1/4, isteri dapat apa 1/8, dengan suami dapat apa, ada ketika 1/2, ada ketika 1/4. Quran perinci kan, ada anak tak ada anak semua tu. Okey. Kemudian yang keempat dipanggil sebagai al-mutasyabih. Yang terakhir, mutasyabih. Tuan-tuan kena ingat, apa topik kita empat ni, khafi, muskil, mujmal, mutasyabih ni. Ini adalah dalalatul asfal. Lafaz ini yang tak jelas, ghairul wadihah, yang tak jelas. Tuan-tuan kena faham ni dulu.
Okey. Jadi lafaz yang tersembunyi maknanya tak ada yang menunjukkan sirah format dia ke atas makna yang dikehendaki. Memang tak tahu makna dia. Dan tak ada pun jalan, ruang, peluang untuk ulama ijtihad, tak ada. Jadi siapa yang tahu? Allah Taala saja yang tahu. Okey. Kita contohnya apa? Contohnya huruf al-muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa? Pada awal surah Alif Lam Mim Yasin Hamim Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Sad. Banyak lagi yang mana kita tak tahu. Taha, tak tahu mana apa. Itu semua ada ulama cara ada tak ruang untuk ulama ijtihad? Tak ada, sebab memang tak tahu, melainkan Allah Taala saja yang tahu. Jadi hukum mutasyabih ini adalah bukan menjadi perbahasan di kalangan perbahasan usul, bukan dalam masalah usul ni. Ini semua dalam perbahasan ilmu akidah. Al-mutasyabih ni perbahasan dalam ilmu akidah. Maka tak perlulah kita berbahaskan lebih, melainkan kita beriman Hamim Alif Lam Mim itu semua adalah ayat Quran, tak dapat kita faham maksudnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian contoh kerana bersandarkan kepada ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu mutasyabih melainkan Allah. Apa dalil dalam surah Ali Imran juzuk yang ketiga, 4 line plus 1 page. Juzuk ayat yang ke-7. Apa dia? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Nampak? وما يعلم تأويله, tak siapa yang tahu takwilnya, illa Allah, melainkan Allah Taala saja yang tahu. Lagi وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Okey. Huwallazi anzala 'alaikal kitab, Allah Taala yang turunkan Quran kepada kamu daripada ayat Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat tentang hukum hakam yang tak ada takwilan. Ada hunna ummul kitab, itu yang menjadi tunjanglah. Wa ukharu mutasyabihat, ada juga ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat yang perlu kepada takwil, tafsiran. Okey. Jadi di sini ringkasan daripada apa yang kita telah pelajari. Okey. Apa yang kita telah pelajari mengenai dengan dalalatul alfaz yang al-wadihah, dalalatul alfaz yang wadihah, yang jelas ataupun yang tidak jelas. Kita boleh buat gambar rajah di sini, kesimpulan dia ada dua. Satu di kalangan ulama mutakallimin, iaitu jumhur, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, dan satu lagi adalah tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan lihat, mengikut tariqah al-mutakallimin ataupun tariqatul jumhur mengenai apa tu? Mengenai dengan dalalatul alfaz, yang al-wuduh dan juga yang khafi, yang tersembunyi, yang tidak wuduh, yang tidak jelas. Kita bahagikan di sini ada dua. Satu dipanggil wadih, jelas. Satu dipanggil khafi, tak jelas, tersembunyi. Okey, ini majoriti jumhur di kalangan ulama. Okey.
Kemudian kita lihat wadih ni pula kita bahagikan kepada dua. Apa dia? Dipanggil sebagai zahir dan juga dipanggil sebagai nas. Okey. Khafi yang tersembunyi ada satu je dipanggil sebagai mujmal. Cukup mudah. Mengikut tariqah Syafi'iyah, tariqatul jumhur, tariqah mutakallimin. Cukup mudah. Ini saja. Sama ada dalalatul alfaz al-wadihah atau ghairul wadihah terbagi kepada dua, iaitu wadih yang jelas, yang tak jelas. Yang jelasnya terbagi kepada dua, zahir dan juga nas. Khafi yang tersembunyi adalah mujmal. Cuma agak panjang mengikut tariqah al-Hanafiyah. Nampak jelas al-Hanafiyah. Dia bahagikan kepada dua. Apa dia tu? Dia bahagikan kepada dua. Satu dipanggil sebagai al-wuduh wadih, satu sebagai khafi, tidak jelas. Ini semua dia bahagikan kepada empat yang kita bincangkan hari ini dan juga 2 hari yang lalu. Apa dia tu? Yang jelas apa? Ada nas, ada zahir, al-zahir. Kemudian ada apa? Ada dipanggil sebagai mufassar. Kemudian ada dipanggil sebagai apa? Kita bincangkan dahulu, iaitu dipanggil sebagai muhkam. Nampak jelas. Semua empat. Yang tak jelas hari ni yang kita bincangkan. Hari ni. Apa dia tu? Khafi. Lagi apa lagi? Muskil. Lagi apa lagi? Hari ni kita bincangkan tadi, iaitu mutasyabih. Lagi yang terakhir adalah mujmal. Okey, mujmal. Ini yang kita bincangkan empat. Nampak tariqah al-Hanafiyah dia panjang tu, empat. Dan makna dia hampir-hampir sama. Tariqatul jumhur al-mutakallimin termasuk Syafi'iyah cukup mudah. Ya, khafi adalah mujmal, al-wadih dua, zahir dan juga nas. Cukup mudah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan jam 11 pagi pada hari ini, pada hari Jumaat. Sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita bincang dalalatul alfaz, tapi dari sudut apa? Min haitsul lughah. Dari sudut bahasa, language. Min haitsu apa? Al-lughah. Dari sudut bahasa. Ini pengajian usulul fiqh. Kita bincangkan sebelum ni dalalatul alfaz min haitsu asy-syumul. Merangkumi semua, semua, mutlak. Yang kedua kita belajar dalalatul alfaz min haitsul wuduh, jelas ataupun ghairul wuduh, khafi, tak jelas. Yang ketiga hari ini yang terakhir insya-Allah kita bincangkan yang agak sedikit rumit, dalalatul alfaz min haitsul lughah, dari sudut bahasanya. Apa dari sudut apa? Bahasa. Okey. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama usul mereka bahagikan cara untuk menafsirkan nusus, nas-nas syara', dan juga cara untuk menafsirkan dalalatul alfaz. Ke atas makna-makna, iaitu ada yang min salah satunya min haitsul lughah, macam mana? Yang mana kena lihat apa yang ulama lughah letak. Orang dalam bidang kesusasteraan adab, kesusasteraan bahasa Arab, maka kita lihat pendapat mereka. Okey. Dan dia juga memberi kesan, dalalatul alfaz ini memberi kesan pada hukum hakam. Ada beberapa cara yang kita akan bincangkan. Dalalatul alfaz min haitsul lughah. Okey. Dan bila sebut tentang lughah ini, dalalatul alfaz, lafaz menunjukkan ke atas bahasa lughah ni, dia pasti ada macam kita sebutkan sebelum ni, ada yang jelas, yang sangat jelas, yang tersangat jelas. Ada yang lemah,
yang sangat yang lemah, yang paling lemah. Begitu juga dalam bahasa ini ada level-level dia. Ada yang kita panggil ini yang bahasa yang lebih tepat, ada yang lebih tepat dan ada yang paling tepat. Okey. Kita lihat begitu juga dalam sudut bahasa yang kita bincangkan, bila berlaku kontradiksi antara satu word, satu kalimah, maka ada kata ni makna ni, ni makna ni, ni makna ni, maka kita lihat yang mana yang paling aqwa, yang paling kuat, yang mana yang tak berapa kuat. Okey. Cuma sebelum kita masuk lebih panjang, suka saya sebutkan dulu manhaj Al-Hanafiyah, cara Al-Hanafiyah dan juga manhaj Asy-Syafi'iyah ataupun manhaj Al-Mutakallimin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita kena tahu yang pertama kita nak bincangkan manhaj. Manhaj ni caralah, millah, manhaj. Ada dipanggil manhaj Al-Mutakallimin ataupun Asy-Syafi'iyah. Apa dia ni? Iaitu manhaj jumhur. Ada yang dipanggil manhaj Al-Hanafiyah, tariqah Al-Hanafiyah. Okey. Tuan-tuan lihat, ulama-ulama Hanafiyah telah membahagikan turuq, jalan dalalatul alfaz ala al-ahkam ila arba'ati aqsam. Dalalatul alfaz min haitsul lughah, ulama-ulama Hanafi mereka telah pecahkan kepada berapa? Kepada 4 bahagian. Kepada berapa? 4 bahagian. Dalalatul alfaz yang menunjukkan kepada hukum hakam. Kita tengok segi lughah. Okey. Kita lihat yang pertama dipanggil sebagai dalalatu lafzun nas. Yang pertama apa dipanggil apa? Dalalah ataupun dilalah. Okey, lafzun nafs. Lafzu an-nassi. Dalalah teks tersebut, lafaz teks tersebut yang menunjukkan ke atas hukum. Okey? Sama ada dia sabit ataupun dia tak sabit. Yang kedua, dalalah yang mensabitkan dengan lafaz itu sendiri. Sama ada maksud daripada siyaqul kalam ataupun yang tidak dimaksudkan. Mensabitkan dalalah yang mensabitkan dengan lafaz itu sendiri, sama ada ia dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Sama juga di sini. Yang mensabitkan lafaz nas, cuma dia maqsudah ataupun ghairu maqsudah. Dia yang dikehendaki ataupun tidak, ataupun ghairu maqsudah. Ada dua. Okey. Kemudian yang ketiga, nanti dulu kita tengok kalau maqsudah maka dia adalah ibarat wa tusamma ibaratun nas wa in kana ghairu maqsudah fa huwa al-isyarah. Kita lihat kalaulah dia dalalatul lafzin nas yang maqsudah, kita panggil dia apa? Yang maqsudah. Dia adalah ibaratun nas. Dipanggil apa? Ibaratun. Inilah ibarat teks. Ini term satu term nama. Kalau yang tak maqsudah dipanggil apa? Kalau tak maqsudah dipanggil sebagai isyaratun nas dan juga dalalatu allati la tasbitu bil lafzi nafsuhu imma takuna mafhum mah min al lafzi lughatan wa tusamma dalatun nas. Dipanggil apa ni? Isyaratun nas. Nampak tak? Bila yang maqsudah, maksud daripada teks nas tersebut, maka itu panggil ibaratun nas. Kalau dia ghairu maqsudah, bukan dalalah lafaz nas, tak mensabitkan, kita panggil isyaratun nas. Okey. Ad-dalalah allati la tusbitu bil lafzi nafsuhu. Ini yang apa? Ini yang musbit. Yang mensabitkan. Musbit, yang mensabitkan nas, dalalatun nas. Ada yang tidak mensabitkan, ghairu musbit. Ghairu musbit, yang tidak mensabitkan nas. Okey, bila sebut yang tidak dalalah, yang tidak mensabitkan dengan lafaz tadi, dengan lafaz tu tak mensabitkan,
dalalah yang tidak mensabitkan dengan lafaz itu sendiri, maka ada kalanya jadilah ia mafhumah minal lafzi lughatan, difahami daripada lafaz lughah, dipanggil sebagai dalalatun nas, wa imma an takuna mafhumah minal lafzi syar'an wa tusamma dalalatul iqtida. Okey, difahami daripada lafaz dari segi lughah. Macam mana kita nak faham yang tak yang tak mensabitkan lafaz? Okey, dalalah allati la tusbit, yang tidak mensabitkan lafaz, sama ada dia boleh menjadi dia difahami daripada lafaz dari segi lughah, dinamakan sebagai dalalatun nas. Lafaz dapat difahami, lafaz mafhumah, difahami, mafhum, dipanggil sebagai apa? Dalalatun nas. Ni satu term. Dalalatun nas. Kalaulah antakuna mafhumah, difahami dari segi lafaz sudut syarak, dipanggil sebagai dalalatul iqtida. Lafaz yang difahami dari sudut apa? Lughah. Okey, lafaz yang difahami dari sudut apa? Syarak, dipanggil apa? Bukan dipanggil itu nas, tapi dipanggil sebagai iqtida'un nas. Nampak tak tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Okey, nampak Sebab itu ulama-ulama al-Hanafiyah, dalalatul alfaz min haitsul lughah, yang menunjukkan kepada hukum hakam, mereka bahagikan kepada 4. Dipanggil sebagai dalalatul ibarah, ataupun dipanggil sebagai dalalatun nas. Dipanggil apa? Dalalatul ibarah, ataupun kita panggil ibaratun nas. Kemudian yang kedua dipanggil sebagai dalalah isyarah, isyaratun nas. Yang ketiga dipanggil sebagai dalalatun nas, dalalatun nas. Okey, yang keempatnya dipanggil sebagai apa nama? Dalalatul iqtida, iqtida'un nas. Nampak? 4. Dia dalam pembahagian manhaj al-Hanafiyah dia agak sukar, tu saya kata agak rumit. Dia bahagi kepada 4. Tengok sekiranya dalalah tersebut mensabitkan nas, dalalah lafaz tadi mensabitkan diri dia sendiri, dia ada 2, sama ada mensabitkan nas ataupun tak mensabitkan nas. Tak mensabitkan lafaz itu, mensabitkan lafaz itu sendiri ataupun tak mensabitkan lafaz itu sendiri. Kalau yang mensabitkan lafaz, dia ada yang maqsudah, yang ghairu maqsudah. Kalau maksud, yang maqsudah dipanggil ibaratun nas, yang tidak maqsudah dipanggil isyaratun nas. Ini apa? Yang musbit, yang mensabitkan lafaz, yang mensabitkan lafaz tadi. Ini yang tak mensabitkan lafaz. Dia ada 2. Satu, lafaz yang difahami dari sudut lughah, itu dipanggil dalalatun nas. Lafaz yang difahami tapi dari sudut syarak, maka dipanggil iqtida'un nas. Mungkin tuan-tuan tak dapat faham dengan jelas benda ni, melainkan kita bagi contoh selepas ni. Satu-satu tak nampak ni dan tak boleh ingat, melainkan kita akan keluarkan satu apa itu ibaratun nas, kita bagi contoh, tuan-tuan akan nampak. Apa itu isyaratun nas, kita keluarkan, kita bagi contoh, tuan-tuan akan nampak. Okey. Sebelum tu kita cerita dulu tentang manhaj. Manhaj. Satu lagi manhaj mutakallimin, cukup mudah. Manhaj mutakallimin iaitu asy-Syafi'iyah atau dalam turuq ad-dilalah min haitsul lughah, dia bahagi kepada 2 saja, dipanggil apa? Dalalatul mantuq, dalalatul mafhum. 2 saja. Mudah. Dalalatul al-mantuq, satu lagi dalalatu al-mafhum. Nampak? 2 je. Dalalatul mantuq dan dalalatul mafhum. Yang difahami daripada mantuq. Mantuq tu apa? Teks, nas, ketul datang perkataan tu. Mafhum tak ada seketul nas, tapi dia difahami daripada ayat tu. Nampak Jadi di sini boleh kita katakan manhaj mutakallimin cukup mudah, 2 saja, dalatul mantuq wal mafhum. Al-Hanafiyah dia bahagikan kepada 4, iaitu maqsudah, ghairu maqsudah, iaitu ibaratun nas dan juga isyaratun nas.
dalalatun nas, iqtida'un nas. 4. Ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas. Semua ini kita akan hurai supaya lebih nampak, lebih faham. Okey, insya-Allah kita terus masuk yang pertama, iaitu dipanggil sebagai dalalatul ibarah. Ibaratun nas. Ibaratun nas dipanggil apa? Dalalatul ibarah. Nama lain bagi dia apa? Nama lain bagi dia adalah dalalah al-ibarah. Okey. Kita akan padam semua tuan-tuan, kita akan hurai satu persatu insya-Allah. Sebab itu pengajian usulul fiqh di awal-awalnya seronok dan mudah, maka di akhir-akhir tuan-tuan kena amati dan cermati betul-betul untuk lebih faham, lebih halus dan lebih teliti. Okey. Kita lihat manhaj al-Hanafiyah. Sekarang kita hurai yang pertama sampai tuan-tuan faham dulu, nampak? Ya, apa dia ni? Kita panggil al-Hanafiyah, pembahagian al-Hanafiyah. Pembahagian apa? Dalalatul alfaz min haisul lughah. Okey. Apa yang pertama? Ibaratun nas ataupun dipanggil sebagai dalalatu al-ibarah. Okey. Kena faham lah. Apa tu dalalatul ibarah? Bila sebut tentang ibarah pada segi lughah, tafsir, al-bayan, menerangkan, menghuraikan. Okey. Dalalatul ibarah fil istilah, di sudut istilah, iaitu dalalatul lafzi ala al-hukm alladhi yufham mubasharatan min alfadhihi bidun haja ila ta'ammul. Fadalalatul ibarah atau ibaratun nas dipanggil sebagai dalalatul ibarah ataupun ibaratun nas dengan lughah yang lebih mudah, dia adalah makna al-harfi. Apa kita faham daripada ni? Sama ada dalalatul ibarah ataupun satu term yang lain dipanggil sebagai ibaratun nas. Ini makna apa? Apa yang kita boleh faham di sini? Maknanya al-makna al-harfi, makna harfi, makna huruf tu, makna kalimah, makna sebiji-sebiji. Dari sudut istilah dalalatul ibarah, apa yang kita faham daripada ayat Quran ni, itulah dia. Tak perlu takwil, tak perlu nak cermati, tak perlu nak fikir, tak perlu. Okey, dia jelas. Lafaz tu lafaz yang jelas. Contoh ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Okey. Okey. Tuan-tuan lihat. Nas ini menunjukkan ada beberapa hukum daripada nas kita sebutkan tadi. Apa dia? Tuan-tuan cuba tengok surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu, jika kamu takut berlaku tak adil fil yatama, pada anak yatim, fankihu ma tabalakum, kamu nikahlah apa yang baik bagi kamu di kalangan perempuan, sama ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, boleh berkahwin. Fa in khiftum, jika mana kamu khawatir alla ta'dilu, kamu tak berlaku adil, maka fawahidatan aw ma malakat aymanukum, kahwin seorang cukup. Nampak? Ada beberapa hukum di sini. Apa dia? Hukum yang pertama daripada ayat Quran surah An-Nisa, hukum yang pertama ibahatuz zawaj, keharusan berkahwin. Nampak tak ayat tu? Fankihu fi'il amar, kahwinlah. Ma tabalakum, ibahatuz zawaj, harus berkahwin. Yang kedua, nak bagi tahu hukum yang kedua adalah harus berkahwin bi aksar, lebih banyak daripada seorang, sama ada 2, 3 ataupun 4. Okey. Tapi batasan hanya 4 orang. Itu pun dengan syarat yang Quran bagi tahu tadi. Apa dia? Sekiranya kamu dapat berlaku adil. Okey, jika kamu dapat berlaku adil dan tak berlaku zalim kepada perempuan-perempuan, isteri-isteri kamu, boleh kahwin 2, 3 dan 4. Okey, jelas.
Yang ketiga adalah wujubul iqtisar ala zaujah wahidah ma'a khawfi adamil adl 'inda ta'addud. Hukumnya wajib. Wajib apa? Wujub al-iqtisar bil wahidah. Cukup dengan seorang kahwin. Cukup, wajib. Cukup seorang je kahwin. Dengan seorang isteri je. Sekira tak boleh, tak mampu berlaku adil. Kalau ramai-ramai, cukup seorang. Hukumnya wajib berpada dengan seorang je. Tuan-tuan nampak tak dalam ayat kita bincangkan tadi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Memberi 3 hukum dalam ayat kita bincangkan. Harus berkahwin dan juga harus berkahwin lebih daripada seorang, dan wajib berkahwin seorang jika tak mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isteri yang lain. Okey. Cumanya ayat-ayat disebutkan bukan semuanya maksud asal ayat. Adakah ayat yang kita bincangkan di surah An-Nisa ayat ketiga semua ni menjadi maksud asal lah, maqsudah asal lah, iaitu maksud asalnya cerita tentang 3 ni? Tidak, itu bukan maksud asal. Bahkan yang maksud asalnya ada 2 je diceritakan dalam ayat tu. Apa yang pertama? Iaitu boleh kahwin lebih daripada seorang, 2, 3, 4. Jelas. Dan hukum yang kedua nak bagi tahu adalah wajib kahwin seorang cukup. Kalau tak mampu berlaku adil. Nampak Kalau tak mampu berlaku adil, seorang cukup. Jadi nak highlightkan dalam ayat yang ketiga surah An-Nisa hukum yang ini dan juga hukum yang ini. Itu je, 2 je. Okey. Itulah kita panggil maqsudah asal. Itu maksud asal ayat surah An-Nisa ayat ketiga ni. Okey. Kita lihat, itu dipanggil sebagai apa nama, dalalatul ibarah ataupun ibaratun nas. Jelas dalam ayat surah An-Nisa, wa in khiftum wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Nampak fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Nampak, mathna wa thulatha wa ruba'a. Jadi nampak tak perkataan mathna wa thulatha wa ruba'a, ini semua adalah kita panggil dalalatul ibarah nas. Tak perlu kita takwil. Ibaratun tak perlu takwil. Dan Quran sebut lagi wa in khiftum alla tuqsitu. Apa dia? Wa in khiftum alla tuqsitu. Sekiranya kamu takut tak berlaku adil. Quran kata apa? Quran kata apa? Iaitu fawahidatan. Cukup dengan satu, fawahidatan. Apa? Fawahidatan. Satu. Jadi di sini ayat tak perlu takwil apa-apa dah. Jelas. Wa in khiftum, kamu khawatir alla tuqsitu, kamu tak berlaku adil, maka cukup kahwin seorang. Jelas, tak perlu takwil apa-apa. Dalam ayat ni memang berkahwin dengan anak yatim lah. Hukum asalnya hukum asal berkahwin dengan anak yatim, tapi secara umum untuk semua perempuan. Kalau ikut maqsudah asal, iaitu maksud asal daripada ayat tu, rentetan dia asbabun nuzul adalah disebabkan anak yatim. Okey, berkahwin dengan anak yatim. Sebab sebahagian berkahwin dengan anak yatim bukan sebab keinginan nak harta mereka. Sebab tu ayat ni turun sebenarnya berkenaan dengan anak yatim, tapi secara umum kepada perempuan-perempuan yang lain. Okey. Kemudian yang kedua hari ini insya-Allah kita bincang mengenai dalalatul isyarah. Ini jelas tak susah. Dalalatul ibaratun nas adalah maksud daripada ayat itu sendiri.
Maksud literal. Okey. Sekarang kita nak bincang yang kedua. Kena menghela nafas panjang dahulu sebelum masuk yang agak lebih sukar, iaitu dipanggil sebagai dalalatun nas. Bukan ibaratun nas. Ibarah nas bukan dalalatun nas. Bukan dalalatun nas. Dipanggil apa? Dalalatul isyarah. Silap. Ini yang kedua Yang kedua. Ini bukan cara Syafi'iyah, cara ulama-ulama Syafi'iyah, ulama jumhur, bukan, tetapi bi tariqah al-Hanafiyah. Yang kedua. Apa dia Yang kedua, dalalah isyarah dalalatul lafaz 'ala al-hukm alladhi la yufham mubasharatan min al-alfadhihi wa innama huwa ma'na lazim lil ma'na mafhum minha. Dia kalau satu kalimah ni kita tak boleh faham literal. Tak boleh faham secara zahir ayat tu. Tak dapat difahami secara mubasyarah, terus tak faham, tak boleh faham. Melainkan dia maksudnya makna yang lazim bagi makna yang difahami daripada ayat ni. Kita faham makna yang lazim difahami daripada ayat keseluruhan ni, oh maknanya begitu. Tak boleh kita terus faham dengan makna seketul begitu. Kita lihat contoh Suratul Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, okey, wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okey, bil ma'ruf. Jelas Ayat 233 tuan-tuan boleh lihat di sana. Nas ayat ini, teks ayat ini menunjukkan ibaratnya, iaitu nafqatul walidat, memberi nafkah kepada ibu, dan juga memberi pakaian yang wajib. Wajib kepada siapa? Wajib kepada ayah, iaitu kepada suami. Wajib. Kerana makna ini al-masuk min ajlih, yang diheret, wa huwal mutabadir min zahiril lafaz, yang difahami daripada zahir lafaz. Wa yadullu bi isyarati ala anna nisbal walad li abih, iaitu dibinkan anak kepada ayahnya, kerana nas sebut wa alal mauludi lahu. Nas sebut adhafal walad ilaihi bi harfil lam alladhi hiya al-ikhtisas wa minhu al-ikhtisas bin nasab fayakunu dalan bi isyarati ala anna al-ab huwa al-mukhtas bi nisbatil walad ilaihi. Okey, dalalatun isyarah. Apa yang kita faham daripada ayat ni, nasnya wa alal mauludi lahu. Apa maksud mauludilah? Mauludilah maknanya ayah ataupun suami. Wajib kepada ayah memberi rezeki kepadanya. Kepada siapa? Isteri dia. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi pakaian yang wajib, memberi pakaian bil ma'ruf, dengan yang sesuai dengan dia, dengan isteri tu. Okey, sekarang kita lihat, ini kita panggil ibaratun nas ataupun dalalatul ibarah. Jelas makna literal. Makna literal, wajib kepada ayah beri nafkah. Itu makna literal, tak perlu takwil apa-apa pun, nampak jelas. Cuma bila sebut tentang dalalatul isyarah, dia lebih halus. Nak bincangkan di mana? Nak bincangkan dia, kita tengok di sini, oh, apa maksud hukum pada ayat ni? Ayah wajib beri rezeki kepada isteri dia. Apa kita panggil apa? Suami. Wajib beri rezeki kepada isteri dia. Beri rezeki nafkah maknanya, dan juga pakaian dengan yang sesuai dengan isteri dia. Okey, jelas. Bila sebut tentang dalalatul isyarah, tadi itu adalah makna ibaratun nas ataupun dalalatul ibarah yang pertama kita bincangkan tadi. Dalalatul isyarah, isyarat yang menunjukkan ke atas ni. Lam ini tuan-tuan nampak lebih halus. Lam ni dipanggil sebagai lam lil ikhtisas, spesifik, yang lebih khusus. Apa maksud lil ikhtisas? Maksudnya wa alal maulud, anak tadi kepada ayah. Nampak? Mauludillahu, anak tadi milik ayah. Apa maksudnya? Nasab.
nasab. Apa itu nasab? Bin. Jadi di sini menunjukkan anak mesti dibinkan dengan ayah. Nampak al-maulud, anak yang dilahirkan mesti dibinkan dengan ayah, sebab lam dipanggil lam lil ikhtisas. Itu lebih spesifik lah. Jadi seolah-olah mengisyaratkan ayah dikhususkan dengan anak tadi dibinkan kepadanya. Okey. Bila lahirnya anak dia terikat dengan ayah. Apa terikat? Dia kena binkan kepada ayah. Dia tak boleh bin dengan orang lain. Tapi ayah tak terikat dengan anak. Ayah tak perlu membin kepada anak ke apa, tak terikat. Anak ini menjadi milik ayah, kena dibinkan dengan ayah. Ayah tak terikat apa-apa dengan anak. Okey, ini dipanggil dalalatul isyarah. Okey. Tuan-tuan nampak Sekarang kita bincang pula dalalatul nas yang ketiga. Oh, rasa tak sempat, dah 11.30 11.30. Dalalatul nas insya-Allah kita akan bincang, dan terakhir adalah iqtida'un nas. Dalalatul iqtida'. Insya-Allah taala kita akan bincang semua ini. Ada berbaki dua lagi. Dalalatul isyarah dah selesai. Dalalatul ibarah dah selesai. Ada baki dua lagi mengikut tariqah al-Hanafiyah. Tuan-tuan kena pastikan, ingat dulu, tariqah al-Hanafiyah ada 4. Al-Hanafiyah, Jumhur ataupun Asy-Syafi'iyah ada 2 sahaja. Okey. Jadi kita ada baki 2 lagi, insya-Allah kita akan huraikan pada minggu yang akan datang, hari Isnin, iaitu dalalatun nas, dan yang keduanya adalah iqtida'un nas ataupun dalalatul iqtida'. Okey, insya-Allah taala cukup sekadar ini. Tak boleh laju-laju, kena perlahan-lahan, relax, tenang. Kena tuan-tuan refer balik pengajian ni beberapa kali siri. Kita ada rakaman dalam YouTube kita atau dalam Facebook, kita boleh ulang balik, ulang siar. Jangan lupa tuan-tuan puan-puan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian asal usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Rangka pengajian usulul fiqh kita akan habis pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Minggu akan datang dan minggu terakhir. Kalau diberi ruang, kesempatan, masa, insya-Allah minggu depan, minggu terakhir untuk kita habiskan pengajian usulul fiqh. Lepas tu kita akan bincang balik, tengok kitab apa yang sesuai untuk kita bawa untuk kita bincangkan dalam pengajian live kita, insya-Allah. Jangan lupa puan-puan tekan butang share, sesama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Siapa yang terlepas melayari pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini dan juga siri-siri yang lalu, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana admin telah sediakan playlist. InsyaAllah tuan-tuan refer balik, tengok balik pada pengajian-pengajian yang telah lalu. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.